Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nazim Al-Qubrusi merupakan seorang tokoh masyhur yang mempelopori tarekat Naqsyabandi Al-Haqqani. Ajaran beliau tersebar ke serata dunia sehingga beliau diiktiraf antara tokoh Islam berpengaruh abad ini. Namun, terdapat kritikan terhadap beliau yang mendakwa pemikiran akidah beliau terpesong daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Terdapat sebahagian pegangan asas Al-Qubrusi yang selari dengan manhaj dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, merangkumi keimanan umum terhadap rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Namun terdapat juga percanggahan besar di antara pemikiran akidah Al-Qubrusi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara aliran tasawuf yang bertapak di bumi Nusantara ini ialah Rifa'iyah, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Aliran yang boleh dikatakan masyhur dan mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia ialah Naqsyabandiyah, sehingga lahir banyak kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada Naqsyabandiyah. Di antara mereka ini ialah sebuah kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada Naqsyabandiyah dengan tambahan nama, iaitu Naqsyabandiyah Haqqaniyah, nisbah kepada pengasasnya Syekh Nazim Al-Qubrusi Al-Haqqani. Tidak kurang juga mereka yang menisbahkan diri mereka dengan aliran tarekat tasawuf, namun membawa ideologi dan pendekatan yang sesat, sehingga difatwakan sesat daripada ajaran Islam sebenar oleh Jabatan Mufti dari pelbagai negeri dan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Ciri-ciri kesesatan tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani: pemujaan kubur. Mereka pergi ke makam-makam pemimpin tarekat Naqsyabandiyah untuk melakukan pemujaan. Sebagai contohnya, kesesatan tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah memohon kepada wali Sultan Arifin di Pulau Besar. Zikir menari tarekat Naqsyabandiyah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menegaskan supaya orang Islam tidak meniru amalan berzikir ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menari, kerana perbuatan itu disifatkan sebagai ajaran yang menyeleweng. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Osman Mustafa, berkata pihaknya telah mengeluarkan larangan tersebut dalam laman web e-Fatwa menerusi keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-48 pada 3 April 2000. Amalan bersalaman dan mencium kaki. Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah menyatakan para wali itu dapat melihat dan bersalaman antara lelaki dan perempuan tanpa batas. Mereka mendakwa amalan cium kaki ini sebagai tanda hormat. Hal berkaitan kewalian, mereka mendakwa Hisham Kabbani menyamai taraf Ahli Badar dan Imam Mahdi. 313 ولي على قدم 313 من بدء أصحاب بدر سيدي. دول كلهم مرشدين حتى كمان هونيك معلوم يعني حضانة في كمان 99 خلفاء المهدي عليه السلام. 40 و59 نائب 99. رأيته في الرؤيا في الليل، جاب الدفتر وفتحه
قال لي هذا اسمك بين اسم عند خلفاء سيدنا المهدي. Zikir hu. Menyebut zikir Allah dengan nama tunggal atau dengan dhamir hu merupakan perkara yang tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan tidak terdapat sebarang dalil yang jelas daripada Al-Quran maupun hadis yang sahih membenarkan amalan demikian. Walau bagaimanapun, apa yang terbaik dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kembali kepada jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabitah ialah menghadirkan rupa guru atau syekh ketika hendak berzikir. Di dalam buku Hakikat Tarikat Naqsyabandiyah oleh H.A. Fuad Said berkata, berkenaan fadilat Rabitah, barang siapa berhubungan terus-menerus dengan Rabitah, nescaya terjadilah atas dirinya peristiwa-peristiwa tarikat dan kesempurnaan hakikat. Tetapi sebaliknya, barang siapa tidak berrabitah, nescaya terputus limpahannya dan tidak akan muncul rahsia kebesaran Allah kepadanya. Ini bertentangan dengan amalan-amalan yang diajar kepada kita bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-35. Pada ayat ini, dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kamu kepadanya, bukanlah bermakna rabitah, tetapi amalan-amalan saleh yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.